Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. 会众们，我们一同来看一节的经文。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 约翰福音第10章第9节跟第10节， Kemudian nanti dibacakan dalam Mandarin. 先用中文的来念。 Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah. 约翰福音第10章第9节：我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得好处。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，要叫羊得生命，并且得的更丰盛。 Saya ingin memulai renungan firman Tuhan pagi ini dengan sebuah pertanyaan. 我要开始今天的讲道，有一个问题： Siapakah Yesus bagi saya? 耶稣到底对我来说是谁呢？ Siapa Yesus bagi saya? Maksud saya kita sama-sama semua merenungkan siapa selama ini Yesus bagi kehidupan saya. 我们一同来思想，这么久以来，到底耶稣对我们来说他是谁？ Dari rangkaian untuk kita sama-sama mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam Jumat Agung dan perayaan Paskah, kita semua dibagikan topik-topik khotbah selama masa Prapaskah ini dengan pernyataan Yesus tentang dirinya. 当我们预备我们的心来面临这个受难节跟复活节，在每一个礼拜里面，我们都讲看到我们的所讲的道都是说我是。 Kalau kita masih mengingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih ingat ada khotbah di KKR Imlek waktu itu, akulah roti hidup. 若是你们还记得有讲到我就是生命的粮。 Lalu kemudian dilanjutkan dengan akulah terang dunia. 我就是世界的光， Akulah gembala yang baik. 我是好牧人， Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 我就是道路、真理、生命。 Akulah pokok anggur yang benar. Itu minggu lalu. 我上个礼拜讲到，我就是真葡萄树。 Dan hari ini kita bicara tentang akulah pintu. 今天讲到是我就是门。 Nanti minggu depan kita merayakan Paskah bersama-sama. Temanya adalah akulah kebangkitan dan hidup. 下个礼拜我们一同来庆祝我们的复活节，讲到我就是复活，我就是生命。 Ini semua adalah pernyataan Yesus tentang dirinya supaya kita bisa mempunyai pengenalan pribadi dengan Yesus. 这就是耶稣自己表达他自己，以致我们可以各自的可以认识耶稣到底是谁。 Bagaimana kita bisa punya pengenalan pribadi dengan Yesus? 我们怎么样有一个个人跟主的认识呢？ Tentu kita perlu punya informasi, punya data-data apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. 当然，我们要吸收一些经历信息，我们可以知道这一些。 Selain punya informasi, kita juga perlu punya interaksi dengan Yesus. 除了我们知道了从这个信息，我们还要跟他有一个互动。 Yang dimaksudkan dengan punya interaksi dengan Yesus adalah kita punya pengalaman rohani bersama dengan Yesus. 讲到我们有互动，就是在主里面，我们有一个属灵的经历。 Apa yang Yesus katakan tentang dirinya dan apa yang kita sama-sama alami bersama dengan Yesus, itu membuat kita memiliki relasi pribadi dengan Yesus. 耶稣所说的一切，跟我们我们过的生活，跟我们跟神有一个很好密切的关系。
Dan relasi pribadi dengan Yesus itu pasti mempengaruhi diri kita. 跟耶稣有一个很好的关系，一定会改变我们每一个人。 Mempengaruhi diri kita maksudnya ketika saya mengenal Yesus, tentu Yesus menginspirasi pikiran saya. 影响我们，到我们被影响以后，我们会在那边来思想神的话， Membentuk pola pikir saya. 可以改变塑造我们的思维， Membentuk pola perasaan saya. 塑造我们的这个思想， Dan membentuk pola perilaku saya. 还有我们的行为也被塑造。 Kalau kita mau perhatikan diri kita, 有时候我 Bapak 们 Ibu 好 Saudara 好的看我 sekalian, 们自己， kita perhatikan pola kerja dalam diri kita. 我们看我们的工作如何。 Maksudnya ide-ide, gagasan, sikap hati kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. 我们的建议，我们所想象到的，以及我们所说的话， Kita perlu bertanya, apakah sungguh-sungguh kita diinspirasi dan mengikuti teladan Yesus Kristus? 我们要好好的问，这是不是给我们一个灵感？我们要活出基督。 Kalau kita diinspirasi dan mengikuti teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, itu disebut dengan kita punya relasi pribadi dengan Yesus. 若是有灵感，我们要跟随耶稣，大概就是说，我们跟耶稣有一个很好的关系。 Saya mau kasih contoh Bapak Ibu Saudara 我给 sekalian. 大家举个例子， Siapakah Yesus bagi saya? Yesus Itu mempengaruhi itu bagaimana saya menjadi seorang tua, seorang papa. 我成为一个父母亲怎么样呢？ Sehingga ketika siapakah Yesus bagi saya, ikut juga mempengaruhi bagaimana saya membesarkan anak saya sehingga anak saya juga melihat siapakah Yesus bagi dia. 耶稣对我来说到底是谁？因此影响我教育我的孩子，直到我的孩子可以看到，耶稣对他们来说到底是谁？ Karena anak-anak melihat seperti apa ide-ide gagasan dari orang tua. 因为孩子们看到我们的主意，看到我们所做的一切， Mereka tahu pola pikir orang tuanya. 他们知道我们的思维， Mereka melihat sikap hati orang tuanya. 看到这个父母亲的这个动态， Mereka mendengar perkataan orang Tuhan dan melihat perbuatan orang tuanya. 他们听父母亲的话，他们也看到父母亲所做的一切。 Mereka juga mencocokkan apakah itu sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus tidak. 他们把它合符过来看，父母亲所做的一切是不是合乎基督徒？ Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hasil survei bilangan research di tahun 2018, 当2018年有一个研究，观察 didapati 73,1% anak Gen Z, jadi generasi muda masa kini, menerima pembentukan dalam hal kerohanian dari peranan orang tua mereka. 在里头有73.1%基督徒的父母亲主要的扮演的塑造孩子的灵命。 73%, jumlah atau angka yang membahagiakan, bukan? 一个很可观的这个数字，就是73.1这个%。 Kita bersyukur orang tua Kristen di keluarga Kristen menjalankan peranannya dengan baik. 我们感谢主，可以看到这个做父母亲的基督徒，他们扮演了很好的角色。 Saya berharap jemaat GKY PIK juga melakukan hal yang sama seperti yang di hasil survei ini. 我也很盼望在座的弟兄姐妹们成为父母亲的，可以像这个刚才所讲到的73%的人。 Tapi ada PR besar buat gereja dan hamba Tuhan. 但是这个成为对于我们圣工人员跟神的仆人的这个作业， Dari hasil survei ini, generasi muda masa kini
hanya 10,6% yang mendapatkan pembentukan rohani dari gereja dan rohaniwan. 在这个巡查里面，讲起这些年轻的时代的青年，就是只有10.6%。 Berarti hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, dan gereja ini mari kita sama-sama memberikan perhatian yang besar buat generasi muda masa kini. 神的仆人、圣工人员，但愿大家能够很好的来帮助教导新时代的一代人， Supaya kita bisa menjadi saksi Yesus Kristus untuk generasi muda masa kini. Kita perlu tahu karakteristik generasi muda masa kini. 以至于我们可以成为现代的年轻人的特征。 Generasi muda masa kini itu haus akan pengalaman-pengalaman baru. 现代的年轻人这个时候，他们非常的渴慕新的经验。 Jadi generasi muda masa kini itu cenderung mempertanyakan kembali nilai-nilai tradisi yang terus dijalankan oleh gereja. Maknanya itu apa dan apa relevannya dengan saya? 他们在那边寻找一些在教会里面有什么意义，并且这个教育跟这些事情的相关，与我到底有什么？ Generasi muda masa kini juga mereka terus berpikir apa manfaatnya, apa maknanya dogma, doktrin yang diajarkan di gereja dan pengalaman hidup mereka apakah relevan enggak? 他们一直在那边研究看一看，这种的教育，是不是有相关的这个经历？ Mereka juga melihat Tuhan, mereka bersikap kepada Tuhan lebih positif daripada terhadap gereja sebagai institusi. 他们对上帝更加的积极，好比对于教会。 Kita sebagai gereja, sebagai pemimpin gereja, kita perlu melibatkan generasi muda masa kini untuk berpikir, melibatkan mereka untuk melayani. Mereka lebih suka untuk dilibatkan daripada hanya sebagai konsumen saja. 我们成为教会、成为领导的，我们要教导他们可以参与教会的一些圣工，好比他们成为一个接受消费者而已。 Siapakah Yesus bagi saya, mempengaruhi bagaimana saya menjadi saksi Yesus Kristus untuk generasi muda masa kini. 耶稣对我来是到底是谁，能够影响了我们，成为这个新时代的年轻人的这个榜样。 Hari ini kita membahas tentang siapakah Yesus bagi saya. Yesus berkata, akulah pintu. 今天我们讲到耶稣对我们来说是谁呢？耶稣说：“我就是门。” Maksudnya adalah Yesus adalah satu-satunya akses bagi saya dan seisi keluarga saya untuk masuk ke dalam karya keselamatan Allah dan ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. 意思是说，耶稣就是唯一的途径，可以成为我家我所有一家人的途径，带到神的面前，我们可以得到永生。 Yesus adalah akses bagi saya dan seisi keluarga untuk masuk ke dalam karya keselamatan. 耶稣是给予我们进入救恩的途径。 Yesus adalah akses untuk saya untuk masuk ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. 耶稣是给予我进入了丰盛的生命。 Dua hal ini kita akan bahas lebih mendalam. 两件事情我们要更加的深入的了解。 Hanya ada satu pintu, yaitu Yesus Kristus menuju kepada keselamatan. 唯一只有一扇门，可以我们往这个救恩里面。 Kalau bicara tentang pintu, apa maksudnya? Maka kita perlu kembali untuk bisa memahami perumpamaan ini. Kita perlu kembali kepada bagaimana apa yang terjadi di dunia penggembalaan pada zamannya Yesus. 若是想到门，牧羊的事情，我们可以了解牧羊界在犹太人背后的背景到底是什么。
Nah, singkatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di zamannya Yesus yang namanya pintu ini kaitannya konteks ini adalah tentang dunia gembala ya. Jadi ini pintunya kandang domba, gitu. Bukan pintunya rumah, pintunya kandang domba. 在这里，耶稣所说的门不是我们的房子的门，而是牵连到羊群。 Oleh sebab itu kalau kita melihat kembali kepada kandang domba, memang dalam penafsiran Alkitab itu terjadi sedikit kebingungan. Kita mau sebut ini pintu bisa, kita juga sebut ini sebagai gerbang, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan gate ya, itu juga bisa. 我们也是有点迷惑，也不知道怎么样。你要讲它是门也可以，讲它是一个城墙也可以。 Nah, ada dua tipe, dua model kandang pada masa zamannya Yesus tentang kandang domba. 在耶稣的时代，有两种的这个羊群。 Model yang pertama dia luasnya besarnya cukup besar tapi tidak besar-besar banget. 第一个就是够大的，也不是说很大很大的。 Kandangnya lebih kokoh, ada atapnya. Saya ajak kita membayangkan ya, ada atapnya, ada tiangnya, ada pintunya. 很稳固的这个羊圈，因为它有这个屋顶，也有墙，也有柱子。 Nah di pintu itu ada gembala yang menjaganya. 在门里有一个守门的人。 Jadi kalau pada malam hari menjelang malam gembala akan membawa kawanan domba untuk masuk melalui pintu itu. Domba-dombanya dibawa masuk ke dalam kandang. 那么晚上的时候，牧羊人要把他们的羊群带到这个羊圈里面。 Nah satu kandang itu bisa ada beberapa kawanan domba. 那在一个地方，在里面有好多群的羊。 Menarik sekali ya. Jadi ini penjaga pintu kandang domba. Mereka dialah yang akan mengenali gembala ini siapa yang bawa masuk kawanan dombanya. 很吸引人的，当羊进去的时候，那个守门的可以知道到底他们的牧羊人是谁。 Nah, si penggembala yang menjaga pintu kandang domba, dia bisa membedakan yang mana penyusup dan yang mana adalah gembala yang baik. 那么守门的这个牧羊人，他可以知道那一个是好的牧羊人，那个是一个是盗贼。 Lalu jenis kandang yang kedua adalah yang ada di padang gurun. Yang ada di padang rumput hijau ya, sabana seperti itu. 那么第二种呢，是在一片的青草地。 Nah seringkali di padang rumput hijau itu gembala-gembala membuat kandang itu seperti yang digambar ini ya. Mereka menyusun batu-batu yang tidak terlalu tinggi hanya untuk dombanya nggak bisa keluar dari kandang. 就像这一个我们看的图画，图面，他们做的这个羊圈像这样子的。 Nah, di tembok itu, tembok susunan batu-batu itu disediakan satu celah, hanya ada satu pintu. Kadang-kadang juga kalau nggak ketemu kayu, nggak ada pintunya. Si gembala itulah yang akan duduk di sana menjaga sepanjang malam. Gembala itulah yang menjadi pintunya. 那么那个牧羊人就要像在门缝里面，或者就是没有门，那个牧羊人就是那个门。 Sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kandang itu lebih besar tapi tidak ada atapnya. Ada gembala yang membawa kawanan domba-domba untuk masuk ke dalam kandang itu. 都一样，很大的这个草场，但是没有它的顶屋，并且这一群的牧羊人可以把他们的羊群晚上就带到羊圈里面。 Sepanjang malam gembala yang menjadi pintu dari kandang itu, dia menjaga domba-dombanya dari binatang buas, dari pencuri, karena pencuri bisa langsung lompat masuk melalui pagar itu dan mencuri domba.
整个晚上，那个牧羊人守在那边成为一个门，他们在看守着有野兽，怕野兽跳到羊圈里面，一些小偷、一些盗贼来要盗那个羊。Di dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang ada di pintu, itu pintu kandang domba. 在这里讲到耶稣讲到他就是这个羊群的牧羊人。Dia mengenal siapa gembala-gembala yang membawa masuk kawanan domba ke dalam kandang itu. 他知道那一些牧羊人把他们自己的羊群带到羊圈里面。 Dia bisa membedakan yang mana gembala yang baik, yang mana penyusup atau pencuri yang berusaha untuk membinasakan domba-domba. 他可以分辨到那一个是好的牧羊人，那一个是插进去里面的，好像这个小偷一样。 Hanya ada satu pintu, yaitu Yesus Kristus, untuk bisa masuk ke dalam keselamatan yang disediakan oleh Allah Bapa. 只有一个门，就是耶稣基督，是我们的天父所预备的。 Ini seperti yang Yesus katakan di bagian yang lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 像另外一边，我们可以知道耶稣所说的话：“我就是道路、真理、生命。若不借助我，没有一个人可能到父哪里去。” Sampai di sini saya ingin ajak kita sama-sama coba merenungkan bagian ini. 到这里，我要大家一同来思想这一段的经文。 Pertanyaannya adalah, apakah saya adalah salah satu dari gembala yang membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam karya keselamatan Allah melalui pintu Yesus Kristus? 我是不是其中的一个牧羊人，在牧养着我们的一群羊？在得救方面，他可以进入这个羊圈里面。 Siapakah domba-domba, jiwa-jiwa yang dimaksudkan? 所谓的那个羊群，这个被得救的人是谁呢？ Dia bisa pasangan kita, 他可能是我们的配偶， dia bisa orang tua kita, 他可能是我们的老人家、父母亲， dia bisa anak-anak kita, 他可能是我们的孩子， dia bisa rekan bisnis kita, 可能是我们的伙伴， dia bisa sebagai karyawan kita, 可能是我们的职员。 atau teman padel kita. 或者是跟我们一同打这个板色网球的人， Dia adalah macam-macam tetangga, mungkin siapapun yang kita temui. Apakah kita menjadi gembala yang membawa mereka masuk ke dalam karya keselamatan Allah? 包括我们的邻舍，这一群都是我们的羊，是不是我们会带他们借着耶稣进入这一扇的这个门？ Melalui pertanyaan ini saya berharap di dalam pikiran kita sudah ada nama-nama atau gambaran wajah orang-orang yang muncul di dalam pikiran kita. 借助这个问题，但愿我们每个人在我们的头脑里面可以浮出一些的名字，或者是一些的人，他就是我们的羊。 Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? 第二个就是怎么样呢？ Bagaimana caranya saya bisa melakukan peranan ini sebagai seorang gembala yang membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam karya keselamatan Allah melalui pintu yaitu Yesus Kristus. 我们扮演的角色是不是我们可以成为一个牧羊人，带了我们一群的羊群进入这扇门，那个门就是耶稣。 Dari firman Tuhan yang kita baca, Yesus dengan sengaja mengkontraskan dirinya, yaitu gembala yang baik dengan pencuri atau penyusup. 刚才我们可以看到了，很明显的讲到耶稣，很明显的说，我就是一个门，我是好牧人，还有一个就是一些是盗贼来的。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik.
我们来做一个好像一个真正的好牧人所做的一切。 Gembala yang baik memperhatikan kehidupannya orang. 好的牧羊人，他很注意我们的这个生活。 Gembala yang baik membawa rasa aman, damai sejahtera ke dalam kehidupannya orang. 带给我们安全，带给我们一些平安等。 Bandingkan dengan pencuri dan penyusup. Firman Tuhan katakan pencuri dan penyusup, dia hanya maunya tuh datang untuk mencuri, untuk menyembelih domba-domba itu dan membinasakannya. 在圣经里面讲到的一些盗贼，他们来了要偷窃，要杀害。 Jadi buanglah hal-hal yang dilakukan oleh penyusup dan pencuri. 我们丢掉这个像盗贼一样的行为个性。 Penyusup dan pencuri itu kelakuannya mencuri hak-hak orang bawahan, orang pekerja. 他们这些盗贼就是偷了他工人，剥削他们。 Pemimpin yang memeras, mengeksploitasi orang yang dipimpinnya. 这领导人他剥削了、利用了这一群的人。 Orang-orang seperti ini yang digambarkan Yesus. Yesus mengacu kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. 在这里讲到耶稣所提的，就好像这法利赛人，好像这一群的文士。 Mari kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. 来吧，我们要效法耶稣所做的一切。 Karena hanya dengan demikian kita bisa membawa orang untuk masuk ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. 因此，我们才是可以带人进入了一个丰盛的这个生活。 Hanya melalui Yesus ada kehidupan yang berkelimpahan. 唯有借着耶稣，我们的生命才是丰盛。 Apa itu kehidupan yang berkelimpahan? 丰盛的生活病到底是什么呢？ Sebagian orang mengaitkan hidup yang berkelimpahan dengan hal-hal yang lahiriah saja. 有的人是在这个物质上而已来想象到这个丰盛。 Umur panjang, hidup tanpa penderitaan, hidup tanpa kesedihan, tanpa sakit penyakit. 长命没有病痛很快乐的一切等等。 Hidup banyak harta, rumah mewah, dan sebagainya. 有豪华的房子很多财产很多钱等。 Hal-hal lahiriah saja. 就是外表的，这是一个可以看到的。 Kalau ada sebagian orang juga berpikir bahwa kehidupan yang berkelimpahan itu ada kehidupan yang saleh. 有的人想到一个丰盛的生命是一个很浅近的这个生命。 Tetapi yang dilakukan hanya hal-hal yang dangkal-dangkal saja. 他们所做的是一个很肤浅的。 Hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang ada kaitannya dengan kerohanian dianggap sudah saleh. 做一些活动对于灵命的事他们感觉到那个就是一个很圣洁的事了。 Tapi hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan di bagian ini adalah menerima keselamatan dan disertai dengan kepuasan rohani di dalamnya. 讲到丰盛的生命就是他得救并且他在主里面。 Yesus menggambarkan kehidupan yang berkelimpahan itu dengan domba yang masuk dan keluar untuk bisa mendapatkan makanan rumput hijau. 耶稣描述到丰盛，讲到这个羊可以进入得到很好的草车。 Yang masuk dan keluar mengalami pertumbuhan, mengalami keamanan, perlindungan. Itu adalah hidup yang berkelimpahan. 他进入得到了一个车可以成长，可以长大，这就是丰盛的生命。 Kehidupan berkelimpahan maksudnya ada kepuasan yang didapatkan karena berada dalam penggembalaan oleh gembala yang baik itu, yaitu Yesus. 得到了满足，得到了足够，因为有好牧人，就是耶稣基督来牧养喂养他们。 Kalau kita lihat dari kata
bahasa Latin ya, kelimpahan itu ada terdiri dari dua kata, yaitu ada up dan undar. 我们看这个丰盛，又是在这个希腊文里面讲到，有两个是 up 跟 under。 Ya, itu digambarkan seperti kalau kita ada di pinggir pantai, kita melihat air yang terus meluap, ya, air yang naik, meluap dan terus bergulung-gulung, tidak henti-hentinya, terus menerus. 好像是就是说我们在海边看到一群的浪，它一直在那边翻腾，就是这个浪打浪的来吹出， Itulah kehidupan yang berkelimpahan, 那 ya. 就是丰盛的生命。 Atau seperti yang digambarkan di bahasa Yunani ya, bahasa Yunani menggunakan kata perisos, itu artinya kelebihan atau surplus. 或者是另外一句话是 perissos， 是讲到有多。 Ya, perisos ini menggunakan istilah matematis sebetulnya. 讲到是有余。 Kalau kita lihat di Matius pasal 14 ayat yang ke-20, bagaimana Yesus pada waktu itu melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 就在马太福音14章20节里面，耶稣给5000个人，借作五饼二鱼给他们吃饱， Ada lebih, ada sisa. 有多有余，剩下的有余下来的， Lebihnya 12 bakul. 剩下的是12个篮子， Itu berkelimpahan 那是 maksudnya. 丰盛。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， makna dari hidup berkelimpahan adalah kasih karunia dan kemurahan Allah kepada orang percaya itu tidak pernah berakhir. Selalu ada, terus menerus dan berkelimpahan. Selalu ada sisa, selalu surplus. 丰盛的这个意义，就是讲到我们的生命里面，从来没有少的，一直加，一直加，并且像接连像浪打浪一样。 Mari kita sama-sama merenungkan bagian ini. 我们一同来思想。 Yang pertama kita perlu coba lihat diri kita. 第一，我们要看我们自己。 Mengalami hidup yang berkelimpahan itu dimulai dengan memiliki iman kepada Yesus. 经历我们丰盛的生命，第一是从耶稣开始。 Apakah Anda dan saya sungguh-sungguh memiliki iman percaya kepada Yesus? 是否你跟我对耶稣充满了信心？ Hanya kepada Yesus, 唯有对于耶稣， tidak ada yang lain. 没有别的。 Seperti perkataan Rasul Yohanes 好像约翰，使徒约翰说的， di 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. 在约翰福音里面讲到， Rasul Yohanes berkata, semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya dalam nama Anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 这一些我记下来了，因为你们在耶稣里面有这个永生。 Hidup berkelimpahan dimulai dengan percaya engkau dan saya ada bagian di dalam kehidupan yang kekal. 丰盛的这个恩典，丰盛的生命，就是在你跟我在耶稣基督里面有这个永生。 Adakah engkau dan saya, Bapak Ibu, kita percaya kita sudah ada di dalam kehidupan yang kekal? 你跟我是否已经知道了，我们有在永生里面呢？ Hidup berkelimpahan adalah kepuasan rohani hidup bersama dengan Yesus. 我们这个我们的丰盛的生命，也是我们这个很满足的、很够的这个属灵的生活。 Pertanyaannya adalah apakah Anda mengalami apa yang disebut dengan kesegaran jiwa? 最大的这个问题就是我们是否有一个被舒长的灵命。 Gambaran apa yang diperbuat oleh gembala yang baik kita bisa baca di Mazmur
23. 描述这个牧羊人，我们可以看从这个诗篇23篇。 Karena kita digembalakan oleh gembala yang baik, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan kesegaran jiwa. 因为我们是被好牧人来牧羊，所以我们知道什么是使我们的灵魂苏醒。 Hidup yang dipenuhi dengan perasaan tenang, damai, tidak kurang istirahat. 很安歇的、很舒畅的， Keadaan bebas dari ketakutan, ketegangan, ataupun ada gangguan dan ketakutan dan kelaparan. 脱离一切的凶恶，脱离一切的饥饿。 Dan mengapa kita bisa mengalami kesegaran jiwa? 我们为什么会感到我们的灵魂苏醒呢？ Karena kita percaya semua ini telah disediakan, dicukupkan oleh gembala yang baik. 因为我们知道好牧人为我们预备了这一切，供应了给我们。 Kita mengalami kepuasan rohani karena kita mengalami apa yang disebut dengan kemantapan jiwa. 我们感到一些的满足，因为我们很肯定了我们的灵魂。 Karena kita digembalakan oleh gembala yang baik, kita tahu jelas arah tujuan hidup kita, kita tahu jelas. 我们知道这一切，因为我们知道牧养我们的是我们的好牧人，我们就知道我们前面的道路。 Karena kita dibimbing, kita dituntun oleh gembala yang baik, kita bebas dari kesesatan. 引导我们、带领我们、牵连我们，以及我们不会迷路。 Kita tidak akan kekurangan pembimbingan atau tuntunan. 我们不致缺乏，因为他在看顾、保守、引领了我们。 Jika engkau dan saya mau menerima Yesus. 就是你跟我要接受耶稣， Jika engkau dan saya mau menerima Yesus. 就是你跟我要接受耶稣。 Tapi jika engkau dan saya tidak terbuka menerima Yesus, maka jelas kita akan mengalami apa yang disebut dengan kehilangan arah, tidak mendapatkan tuntunan dan bimbingan. 就是你跟我不要耶稣，我们就失去方向，失去了那引导我们的人。 Kalau kita digembalakan oleh gembala yang baik, jiwa kita ini mantap teguh. 就是我们被好牧人来牧养、喂养我们，我们的生命很坚固。 Kita punya tujuan hidup yang jelas arahnya. 我们的目的生活的方向，目的是很清楚的。 Hidup yang berkelimpahan adalah mengalami kepuasan rohani karena ada rasa aman di dalam jiwa kita. 丰盛的生命，使我们得到了满足，因为我们知道在它里头，我们感觉到安全。 Kita mengalami rasa aman dalam jiwa kita karena kita memiliki sebuah kesadaran bahwa kita ada di dalam perlindungan gembala yang baik. 我们非常的清醒，并且感觉，因为我们有在上帝他的保守看顾之下，以及我们可以被他牧养。 Rasa aman yang sejati itu diuji oleh pengalaman hidup yang tidak enak, Bapak Ibu Saudara sekalian. 安全感，就是从一些本来是不自在的环境里面， Kita juga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. 我们会遭遇到一些难处、一些的困难， Kita juga akan mengalami tekanan. 我们会接受到承受了很多的压力。 Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit itu, rasa aman di dalam jiwa kita itu tidak hilang. 但是若在此辛苦困难的环境里面，我们内心里面的安全感不会失去， Karena Yesus beserta dengan kita. 因为耶稣与我们同在， Dia ada bersama dengan kita. 他有在我们里头， Dan dia berkuasa melindungi jiwa kita. 他掌权，他恩待保守我们的生命。 Suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, 有一天， kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan selama-lamanya di surga. 我们要进入那永恒的家园，在天上。 Seperti yang digambarkan di kitab Wahyu pasal 7 dan pasal yang ke-14. 好像在启示录里面所记载的， Suatu hari nanti di sana tidak akan ada lapar dan haus. 有一天在那边没有讲到我们口渴、饥饿， Tidak akan ada panas terik. 没有一个很热的太阳，
Gembala yang baik menuntun kita ke mata air kehidupan. 那么好的牧羊人，好牧人带领我们进入那个泉眼。 Gembala yang baik duduk di tahtanya. 那么那个好牧人坐在他的宝座上。 Dan Allah menghapus semua air mata kita. 我们的主，我们的神，涂抹了我们一切的眼泪。 Yesus adalah satu-satunya akses buat Anda dan saya dan seisi keluarga untuk masuk ke dalam karya keselamatan Allah. 耶稣就是唯一的，你跟我的家跟我们的家庭进入了这个救恩的门。 Kita harus masuk melalui Yesus. 我们要借助耶稣进入那一扇的门。 Kehidupan bersama dengan Yesus adalah kehidupan yang berkelimpahan. 那么跟耶稣一起活着的是丰盛的生命。 Mari kita hidup di dalam Yesus. 我们活在耶稣里面， Kita alami kesegaran jiwa. 我们经历到他的苏醒， Kita alami kemantapan jiwa. 我们经历到他给我们的肯定， Dan ada rasa aman di dalam jiwa kita. 有真正的在我们的生命里面有感到安全感。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。